أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah yang sejak azali, Allah Taala lahirkan, Allah Taala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya. Dan biasa saya bacakan dulu kelebihan bentuk ilmu, kelebihan ilmu dan ulama yang beri kitab Al-Jawharul Mawrud wa Munabihatil Qulub di Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantan. Surat 16. Tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata ia, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, ikram mafhumnya, bahawasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya, matahari, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di materi atas suratannya ini, hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Hai hamba Allah yang mensia-siakan segala hak penghulunya, hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadah, dan diharapkan mati atas beriman. A'adzanallahu min dzalik. Minta lindung kita kepada Allah daripada demikian itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya lebih kurang bahawasanya yang terlebih sangat manusia siksa pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa'adzabun min qabli abidil wasan. Artinya, maka orang yang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Artinya, ilmu dengan tiada amal itu gila, dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, yakni tiada sah. Jadi maknanya banyak celaan-celaan ataupun ancaman tidak mengamalkan ilmu. Tapi harus diingat, kalau beramal tanpa ilmu pula tidak ada, yakni tidak sah. Jadi semoga apa yang kita dengar dan jadi manfaat untuk diri kita dan dapat kita sampaikan insyaAllah. Baik, kita sambung bacaan kitab Aqidatul Najim fi Ilmi Usuluddin yang jauh ya. Lama tak mau yang jauh ini. Bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ini yang Rumi ya. Ini Rumi, yaitu dikenal juga dengan nama Tuan Minan. Pada tangan saya bersurat 182. Maka kata musannif ini bawah tajuk dalil harus bagi memperbuat mungkin, harus Allah Ta'ala, boleh Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Maka kata musannif pengarang kitab Ummul Barahim, iaitu Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahim, jikalau wajib atas Allah suatu daripadanya pada akal, artinya seperti barang berkata akan oleh Mu'tazilah, maka bahawasanya adalah sesat Mu'tazilah, maka bahawasanya berkata oleh mereka itu dengan wajib atas Allah Ta'ala berbuat solat dan aslah,
wajib Allah Ta'ala berbuat yang baik dan terbaik. Ini ajaran sesat Mu'tazilah, kata Allah Ta'ala wajib buat yang baik dan terbaik sahaja, tak buat yang buruk-buruk. Dan katanya atau mustahil pada akal, seperti yang berkata oleh Mu'tazilah. Maka bahawasanya berkata oleh mereka itu dengan mustahil melihat Allah Ta'ala bagi orang yang mukmin di dalam negeri akhirat. Dan Mu'tazilah ajaran sesat juga kata orang mukmin tak boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat. Dan hakikat mungkin itu barang yang sah adanya dan tiadanya. Mungkin itu boleh ada dan boleh tiada, makhluk. Dan hakikat wajib itu barang yang tiada terlupa pada akal akan tiadanya. Wajib akal itu mana mesti ada. Dan hakikat mustahil itu barang yang tiada terlupa pada akal adanya. Mustahil itu tak diterima adanya, mesti tak ada. Jadi fahaman Mu'tazilah ini sesat. Allah Ta'ala tak wajib buat yang baik dan terbaik. Allah Ta'ala jadikan segala perkara yang baik dan buruk itu daripada Allah Ta'ala. Buruk itu pun pada nisbah makhluk, di sisi Allah tak ada yang buruk. Baik. Kemudian fahaman sesat Mu'tazilah juga kata Allah Ta'ala tak boleh dilihat oleh orang mukmin di akhirat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berfahaman boleh orang mukmin melihat Allah Ta'ala di akhirat, tetapi bukan dengan mata sahaja, tapi dengan seluruh tubuh. Mu'tazilah ni kata tak boleh sebab dia kata melihat Allah tu dengan mata. Kalau melihat dengan mata mesti kat depan, Allah tak boleh ada arah. Tapi dia keliru, melihat Allah Ta'ala tu bukan dengan mata, dengan seluruh tubuh. Siapa yang boleh tahu? Rasulullah SAW, yang telah melihat Allah Ta'ala sendiri pada malam Mi'raj. Maka jadi hakikat jaiz itu akan hakikat wajib. Kalau fahaman Mu'tazilah tadi itu benar, maka yang jaiz, yang boleh jadi wajib. Atau hakikat mustahil atau jadi mustahil, maka tiada sah dihukumkan oleh akal akan perkataan itu. Jadi salahlah fahaman Mu'tazilah itu tadi. Adapun memberi pahala oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat taat pada hukum syarak, maka iaitu wajib, kerana sudah dijanjikan dengan kebajikan. Siapa buat baik, Allah Ta'ala janjikan dapat pahala, itu wajib Allah Ta'ala tunaikan. Kenapa? Sebab Allah sudah berjanji. Dan menyalahi janji kebajikan itu kekurangan. Kalau Allah Ta'ala mungkin janji, itu sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Allah Ta'ala mustahil ada sifat kekurangan. Dan adapun menyiksa oleh Allah Ta'ala atas orang yang Islam berbuat maksiat pada hukum syarak, maka iaitu harus pada akal, harus juga mesti boleh. Allah Ta'ala menyiksa orang yang berbuat jahat dari segi hukum syarak, contohnya mencuri. Allah Ta'ala siksa itu harus boleh. Allah Ta'ala siksa tak wajib. Dan pada syarak atas kaul Asy'ari, maknanya boleh juga Allah Ta'ala ampunkan. Itu sebab salah satu mati yang dikira dalam mati syahid akhirat, iaitu mati kemalangan. Dia cari ayah ni ke apa? Siapa ayah ni? Siapa cari ayah ni? Baik, jadi salah satu mati syahid akhirat iaitu mati kemalangan. Salah satu sebab Allah Ta'ala nak ampunkan dosa satu orang tu dimati kemalangan. Jadi jangan kita tengok tu mati kemalangan. Orang yang beriman mati dengan sujud. Ya, memang dengan sujud pun beriman juga. Mati soleh juga. Tapi orang yang meninggal dunia kemalangan, tak semestinya dia tu ahli maksiat. Tidak. Itulah aku dah cakap.
Wah, dia tu nampak dia bagi mati accident, mati malangan tu, mati yang sangat seksa, dikira mati syahid. Syahid akhirat. Dah namanya mati syahid ni, syahid dunia atau syahid akhirat ni. Tak dihisap, ya Allah ya Rabbi Karim. Tak dihisap, tak dikira-kira ni dapat harta daripada mana, belanja untuk tahan. Ya ampunkan dosa. Tapi jangan buat doa, ya Allah matikan aku accident, ya Allah. Tak ada sebuah doa macam tu. Yang dia suruh doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Macam yang imam selalu baca, rezeki masing-masing lah, seksa mati kemalangan ni seksa. Syahdan bahawa mungkin itu bersamaan wujudnya dan adamnya tiadanya. Mungkin tu benda mungkin ni makhluk, wujud dengan tiada, adam tu tiada, ain dan mim. Wujud dengan adanya bersamaan, boleh ada dan boleh tiada. Tetapi jika sudah ta'aluk kudrat Allah Ta'ala dengan menjadikan dia, maka iaitu wajib jadinya. Tapi kalau Allah Ta'ala nak jadikan makhluk, dia jadi wajib lah. Tak akan terjadi Allah nak jadikan tapi tak jadi, tak ada. Dan jika tiada wajib jadinya, tadi kudrat Ustaz, Allah nak jadikan tu iradat. Apa yang Allah Ta'ala jadikan kudrat tu berdasarkan apa yang Allah kendaki, iradat. Apa yang Allah kendaki, iradat tu berdasarkan apa yang Allah ketahui. Ilmu tiga sifat ni serangkai. Allah Ta'ala jadikan apa yang dikehendaki, takdir Allah, iradat tu. Takdir Allah, iradat tu, kehendak Allah berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Dia berkait. Jadi kalau sudah ta'aluk kudrat Allah Ta'ala yang menjadikan ni, Allah Ta'ala nak jadikan makhluk, maka itu wajib jadinya, mesti jadi. Dan jika tiada wajib jadinya, saya lazimlah ia lemah. Kalau Allah Ta'ala dah masuk dalam ta'aluk kudrat, maknanya Allah Ta'ala dah takdirkan nak jadikan, tiba-tiba tak jadi, itu lemah. Itu makhluk. Itu sebab makhluk ada plan A, plan B, plan C. Allah Ta'ala dia tak ada plan A, dia tak ada plan B. Dia plan A je semua. Makhluk yang ada plan B, plan C sampai Z plan ni. Nak buat gotong royong. Macam tadi sekolah nak buat gotong royong, jadi ada yang bersihkan dalam sekolah, dia bersihkan luar sekolah. Hujan. Tak ada plan B. Jadi yang hujan, yang tugas kat luar, kenalah turun dalam. Itu pun tak semua siap. Tak cukup tenaga, tak cukup masa kan. Rahmat dan hujan rahmat. Kalau tak hujan kan, tak cukup tenaga, tak siap, tak cukup tenaga, dah tambah pula esok kan. Rezeki lah. Ya, baik, sambung. Jadi Allah Ta'ala punya plan tak ada plan B, semua jadi. Dan saya lazimlah dia lemah. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu tapi tiba-tiba tak jadi, itu lemah. Dan lemah atas Allah Ta'ala pada menjadikan itu mustahil, tak diterima akal. Kok Tuhan kau nak jadikan sesuatu kok tak jadi, itu kan manusia. Seperti barang yang telah lalu sebutnya. Sebelum ini dah dibahaskan, diulang lagi. Tetapi wajib itu dinamakan wajib aradi, yakni wajibnya itu dengan sebab yang lainnya. Aradi itu mendatang kemudian. Bukan memang asalnya makhluk itu wajib dijadikan oleh Allah, tak. Dia jadi wajib dijadikan oleh Allah itu sebab dah masuk dalam ta'aluk kudrat dan ta'aluk iradat lah sekali. Maknanya wajibnya itu dengan sebab yang lainnya. Tiada menafikan akan zat dirinya itu daripada mungkin juga. Makhluk itu sendiri memang mungkin, boleh dijadikan dan boleh tak dijadikan. Seperti barang yang telah lalu sebutnya pun sebelum ini dah dibahaskan. Dan tak kala selesai daripada menyatakan barang yang ta'aluk, perkara yang ta'aluk dengan uluhiyah, ketuhanan. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada bab uluhiyah. Ada satu ajaran sesat lagi, dia juga mengajar tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat.
Tapi al-uluhiyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya sifat-sifat ketuhanan, sifat wajib, mustahil dan harus. Manakala uluhiyah dalam salah satu ajaran sesat, ya, yaitu menyatakan hanya Allah yang tempat untuk diminta pertolongan, tak boleh minta pertolongan dengan makhluk. Sekali lepas macam betul, tapi maksud dia dekat situ, dia nak supaya kita percaya dan yakin bahawasanya tak boleh kita bertawassul, berantaraan dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, kekasih Engkau, tunaikanlah hajat kami. Tak boleh, kata. Tak boleh haram, dia kata. Malah berdosa besar, malah bid'ah. Ya, bid'ah yang haram, katanya. Jadi beza, perkataan dia sama, uluhiyah. Kita Ahlus Sunnah Jamaah belajar juga uluhiyah, sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah. Tapi ajaran sesat ni tadi, uluhiyah tu maknanya hanya Allah yang wajib diminta pertolongan, hanya kepada Allah, tak boleh minta dengan yang lain. Sedangkan kita bertawassul, kita mengambil keberkatan dengan Rasulullah, sahabat dan para orang soleh itu bukan minta dengan Rasulullah tu, bukan minta dengan sahabat, bukan minta dengan orang soleh, minta dengan Allah, tetapi dengan keberkatan, dengan kesolehan orang tertentu, minta Allah Ta'ala tunaikan hajat kita sekian-sekian. Minta Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Itu tujuan dia, bukannya kita minta dengan makhluk, tidak. Baik, beza kan? Dan tak kala selesai daripada menyatakan barang yang ta'alluq, perkara yang ta'alluq ataupun berkait dengan uluhiyah, iaitu barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus baginya. Perkara wajib, perkara mustahil dan perkara harus bagi Allah, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi Allah. Maka sekarang hamba hendak masuk pada menyatakan barang yang ta'alluq, perkara yang berkait dengan hak nubuwah dan risalah pula, tentang kenabian dan kerasulan. Nubuwah, kenabian, risalah, kerasulan. Bab kelima, para rasul dan para nabi serta ta'alluqnya, kaitannya. Ta'rif rasul dan nabi, apa makna rasul dan apa makna nabi, itu dalam kaji. Maka adapun rasul itu manusia. Penting tu. Alam sudah belajar, dalam dah belajar tu muncul ajaran sesat. Rasul Nabi Muhammad tu Tuhan. Kan? Yang mengikutnya dekat-dekat dengan tempat kita kuliah. Ada satu kali macam taklimat masuk college, sekolah-sekolah tahfiz dikumpulkan untuk taklimat peluang untuk masuk college, college Mara, college profesional Mara. Ada satu kawan tu, dia dulu sama dengan Imam Mujahid, sama Saintek. Jadi ada seorang kawan tu, dia belajar Azhar, jadi ambil usuluddin. Dia kata dia dah ambil tauliah belum? Ambil lah tauliah. Rugi tu dah dah belajar usuluddin bab tauhid kan. Azhar Mesir tu kan, ambil tauliah, belajar masjid surau. Penting, pasal apa? Banyak yang sesat. Salah satunya hak sekitar lah. Tempat saya ngajar tu ada dekat-dekat kat situ, Taman Saintek. Seorang lah tak pasal. Yang itu saya depan surau, dia kata, dekat rumah saya. Abang dengan duduk Taman Saintek. Jadi apa nama ni? Ceritalah kan, penting. Walaupun benda tu nampak simple dan baca, kena ulang kaji. Takut lupa dan takut terpengaruh dengan ajaran sesat.
Baik, maka ada pun Rasul itu manusia. Rasul itu manusia bukan Tuhan, yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kita ni memuliakan Rasul, tapi taklah sampai tahap menganggap Rasul itu Tuhan. Kan ada had dia. Macam agama Hindu, dia mengagungkan suami sampai ke tahap dianggap suami itu macam Tuhan. Itu ajaran sesat tu. Memang terang-teranglah Hindu kan. Tapi ada juga yang tak taat dengan suami dia kan. Agama dia kan. Baik. Jadi Rasul itu manusia bukan Tuhan, diwahyukan oleh Allah kepadanya dengan syarak dan disuruh dengan menyampaikan akan dia kepadanya, kepada umatnya. Syariat diturunkan, kemudian disuruh sampaikan. Dan jika tiada disuruh dengan menyampaikan, maka iaitu Nabi jul dan Rasul. Kalau diturunkan wahyu, tak disuruh sampaikan, itu Nabi. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi. Setiap yang menjadi Rasul itu dia memang Nabi. Dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul, tapi tak semua Nabi jadi Rasul. Tak semua Nabi disuruh sampaikan kepada umatnya. Dan Nabi a'amun dan Rasul itu akhasun. Nabi itu umum, Rasul itu khas, special. Ini tertentu kerana tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Hanya setengah dulu, sebahagian. Dan syarat Rasul itu tidak dapat tiada ini mesti daripada orang yang terlebih sempurna akalnya. Akalnya itu sempurna. Kalau akalnya tak sempurna, dia bukan Rasul. Sempurna pada zamannya. Jadi itu sebab ada orang buat video kat YouTube kan. Betul juga. Mula-mula dengar macam lawak. Dia nak buat lawak tapi ada betulnya. Dia kata dia buat lakonan. Jadi cikgunya cikgu sejarah. Ada orang zaman dulu, zaman batu, masa zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik belum ada kemajuan. Lepas tu zaman Neolitik adalah maju sikit lah. Kemudian zaman batu, dia Mesolitik, Neolitik, Paleolitik mula-mula kan. Minta maaf, lupa. Mula-mula Paleolitik, lepas tu Mesolitik, lepas tu Neolitik, lepas tu zaman batu. Wah, cerita. Anak murid ni tanya, cikgu, cikgu sejarah, cikgu, Nabi Adam manusia pertama kan? Bukan Nabi Adam tu dah pandai itu, dah pandai ni ke? Nama-nama apa benda semua dah tahu. Cikgu sejarah ni kita diam. Itu juga tentang Mesolitik, Paleolitik ni kan. Cerdik pula budak tu kan. Dia buat lawak macam tu kan. Tapi ada betulnya juga. Nabi Adam manusia pertama, dah pandai dah. Nama-nama benda semua dah pandai. Bercucuk tanam apa semua dah pandai. Kok tiba-tiba ada Paleolitik, tak pandai apa-apa, pakai cawat aja depan belakang. Mesolitik lah, Neolitik, zaman batu baru pandai guna batu sikit-sikit. Kadang-kadang betul, ada betulnya jugalah kan. Tu kena fikir-fikirkan juga macam mana nak, adakah buku sejarah perlu dirombak balik ke macam mana kan. Baik, jadi sambung balik sini. Rasul tu terlebih sempurna akalnya pandai, bijak pada zamannya. Ataupun mungkin boleh kata yang Paleolitik, Mesolitik, Neolitik memang logam tu, memang batu, memang logam. Ada sebahagian manusia yang belum menerima maklumat kemajuan tu. Mungkin boleh. Yang ikut Rasul-Rasul ni semua maju dah. Kan? Nabi Nuh siap buat kapal kan. Ada Nabi yang pandai gunakan besi kan. Baik, sambung. Dan terlebih ilmunya lebih, dan kejadiannya tu, diri badannya tu pun elok, baik, dan perangainya, sikapnya tu baik, dan cerdiknya pandai. Tu akalnya sempurna, cerdik lagi
dan maha suci pula daripada kekurangan bapanya dan kejahatan ibunya. Keturunannya baik-baik. Keturunannya baik-baik. Dan maha suci pula daripada keras hati. Tak ada yang keras hati, semua lembut hati. Dan daripada segala kecelaan. Maha suci. Guna maha juga, maknanya bukanlah apa nama dia Tuhan bila guna maha tu, tidak. Sangat suci lah daripada kecelaan. Maknanya memang tak cela. Yang mengubahkan kejadiannya seperti juzam dan baros. Nabi-nabi tak ada yang kena penyakit juzam dan baros. Kena apa? Penyakit kulit tu apa? Kulit tercabut. Kena penyakit apa nama yang teruk lah, tak. Dan daripada tiada pemalu. Nabi malu dengan tempat yang betul lah. Bukan orang yang tak malu. Dan umpama makan di jalan, Nabi-Nabi tak makan di jalanan, dia makan kat rumah, tempat-tempat yang tertutup. Dan hina usahanya, bukan yang jenis kerja yang hina, dianggap hina lah, ataupun kerja yang panggil low profile lah, seperti tukang buang darah. Dan terpelihara ia daripada segala dosa, dan tak pernah buat dosa. Kemarin ada satu kiai kat Indonesia pernah terlepas cakap, dan ada juga ulama di Malaysia yang meninggal dah, pernah juga cakap. Kiai itu cakap apa? Masa kecil-kecil Nabi ni macam bocah cilik yang lain juga. Dia punya bocah cilik lain tu. Ingusan nenek ini ingusan ini. Kata masih apa? Keluar ingus, apa nama, curi buah rambutan orang. Astagfirullahaladzim. Mana macam tu terlepas cakap. Dan ada juga Indonesia yang berani cakap Nabi ini macam sebelum jadi Rasul sama macam mat-mat kampung yang lain. Videonya dia bukan video, dia rakaman suara. Tapi ada kat YouTube. Kalau dengar suara kenal, kenal suara Ustaz. Saya tak nak cakap namanya, sensitif. Apa isi dia juga? Nabi Muhammad ni sebelum dilantik jadi Rasul umur 40 tahun tu, dia sama macam mak-mak kampung yang lain. Mak-mak kampung tu buat dosa. Ada yang merempit, ada yang tak merempit, ada yang tak merempit, ada lah kan. Tapi malu sebut mak-mak kampung tu, tak boleh lah, tak sama. Siapa Ustaz? Cek sendiri lah. Time kat YouTube tu, time Nabi sama dengan mak-mak kampung, mana tahu keluar kan. Itu ni senang cari dia. Dia tak ada tajuk, dia tak ingat pun, time isi dalam keluar, insyaAllah. Minggu depan cari-cari tak jumpa, beritahu saya. Saya cuba cari. Kan? Baik, senang dia cari dia. Nabi terpelihara ia daripada segala dosa. Dahulu daripada bangkit apa? Bangkit jadi Rasul, dan kemudian daripadanya. Kemudian jadi Rasul pun tak ada buat dosa. Sejak lahir lah, senang cerita. Nabi sejak lahir tak buat dosa. Itu formula tu kena pegang. Sebab ada ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan seolah-olah Nabi itu buat dosa. Contoh ayat Al-Quran, wa asa Adamu rabbah, telah berbuat dosa oleh Nabi Adam. Nampak? Ayat Quran lagi, telah berbuat dosa oleh Nabi Adam. Itu bukanlah Nabi Adam tu buat dosa, tidak. Kita pernah saya pernah bacakan kan, kita ada Mukassir. Tuan-tuan nak boleh baca balik. Surah apa Ustaz? Ayat berapa? Tuan-tuan type dekat internet, fa asa Adamu rabbah. Nanti keluar ayat apa, surah apa, ayat berapa. Tengok dekat tafsir Mukassir itu. Ada uraian dia. Dalam kitab tafsir yang lain pun ada. Itu salah satulah. Secara ringkasnya, Nabi Adam bukan buat dosa.
Nabi Adam rasa seolah-olah buat dosa satu. Kenapa? Sebab terlalu rapat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Jadi tak buat dosa pun rasa buat dosa. Kemudian yang kedua, Nabi Adam tak buat dosa sebab apa? Makan buah khalqi itu dekat syurga. Dekat syurga mana ada dosa. Baik. Bukti kat syurga tak ada buat dosa, kat syurga tak ada dosa. Sebelum kita bersama dengan isteri kita dekat dunia, dekat syurga nanti, kita akan dilayan oleh bidadari. Tak ada nikah, tak ada kahwin dulu, tak ada. Jalan terus, jalan terus. Masuk je syurga terus. Kemudian lagi ada Sungai Arak. Sungai Arak tu bukan sahaja boleh minum, mandi dalam Sungai Arak. Tapi bukan arak yang memabukkan kan? Kalau lah kat syurga tu ada dosa, tak ada lah semua tu. Baik, itu huraian ya. Jadi salah kataan dua orang tadi tu Kiai Indonesia dan satu orang ulama, dianggap ulama lah di Malaysia. Dan jika tergagah, terpaksa atau lupa sekalipun, kalau Nabi dipaksa buat dosa pun dia tak dosa, ataupun Nabi terlupa pun itu tak dosa. Contoh, Nabi terlupa rakaat, kalau tak silap, Nabi terlupa rakaat, jadi patutnya 4 rakaat jadi 3 rakaat. Kan tak sah pun macam tu kan. Tapi bila sahabat tanya, rupanya Nabi terlupa. Jadi Nabi terus berdiri semula, dan panggil sahabat sembahyang tambah 1 rakaat. Dah lupa tapi tak sampai 1 minit lah. Jarak masa tu kurang lebih 1 minit kena sembahyang semula. Dan memang Nabi dilupakan, Allah Ta'ala lupakan supaya nak mengajar umatnya. Kalau lupa macam mana, gitu Dan di Masjid Taman Nurul Hidayah Bandar Sri Alam, abang bagi kuning saksi, saya pernah bacakan satu hadis Rasulullah SAW kencing berdiri. Bukan minum berdiri saja, minum berdiri pun ada hadisnya. Kencing berdiri, buang air kecil. Kalau kencing kata teruk sangat bahasanya, buang air kecil. Berdiri, dalam keadaan berdiri. Pernah Rasulullah SAW buang air kecil berdiri sekali seumur hidup. Itu dosa ke tak? Tak. Pasal apa? Rasulullah wajib buat begitu. Kenapa? Kalau Rasulullah tak pernah kencing berdiri seumur hidup, nescaya kencing berdiri hukumnya jadi haram, dosa besar. Jadi bila Rasulullah SAW pernah buang air kecil berdiri sekali seumur hidup, jadi jatuhlah hukum ulama tetapkan bahawasanya hukum buang air kecil berdiri itu makruh. Malah ada ulama kata harus juga mesti boleh. Maka barang yang rupa dosa yang jatuh, yang berlaku daripada setengah mereka itu, wajib kita takwilkan, pindah makna lain. Seperti kecelakaan yang jatuh pada Nabi Ayub, dan rupa dosa pada Nabi Adam tadi. Nabi Ayub yang diceritakan mempunyai kudis, bukan setakat kudis, malah berulat, ulatnya tu sampai jatuh-jatuh. Dah jatuh dikutip balik, letak balik, itu sangat cela. Nanti dimuraikan ke bawah. Jadi tak boleh dianggap Nabi itu sampai begitu sekali. Kita sengat balik buku ataupun kenyataan yang Nabi Ayub kena penyakit sampai begitu teruk sekali, itu sampai dah merendahkan martabat kenabian, martabat kerasulan. Dan rupa dusta pada Nabi Ibrahim ini disebutkan dulu.
topik-topiknya, tak dibahaskan kemudian. Rupa dusta pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pun ayat Al-Quran tu. Nabi Ibrahim seolah-olah berdusta, berbohong. Bohong tu dosa besar. Bohong tu dosa besar, tuan. Nipu tu dosa besar. Cuma masyarakat dah biasa sangat menipu. Nipu tu macam tak apa-apa. Kau kelentong lah sikit, kelentong tu nipu lah. Benda dah biasa. Ya Allah, ya Allah. Macam juga mengumpat dosa besar tu. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Masyarakat dah biasa benda tu. Kadang-kadang saya dan isteri pun cerita-cerita, dia nak meluahkan perasaan dia kan. Dia orang terlepas juga cakap kan keburukan orang tu, tapi lantas saya cover balik. Kita jadikan pengajaran dan kita doakan supaya orang tersebut tu jadi lebih baik. Jadi doa, tak jadi ngumpat. Kalau bohong pula, macam mana ni nak lepaskan jalan ni? Kalau cerita bercakap benar, kesannya buruk. Bercakap bohong, menipu pula dosa. Jadi macam mana caranya? Itu guna hillah. Kalau Melayu hillah ni, tipu hillah, disekalikan. Bahasa Arab dia lain. Menipu tu bohong, dosa besar. Hillah, jalan supaya tak menipu. Dia macam menipu. Contoh Ustaz, orang nak kahwin dulu, itu susah buat contoh. Itu susah buat contoh. Contoh sahabat sendiri pernah satu orang, saya pernah cerita sini kan, satu orang sahabat dikejar musuh bukan Islam, nak dibunuh. Jadi dia sembunyi kat rumah satu orang sahabat dengan sahabat ni, yang nak dicari oleh musuh ni B. Jadi B masuk rumah si A. Jadi bila dah masuk rumah sembunyi, musuh pun tanya, ni si B yang dia datang sini tak? Ada tak dekat sini? Jadi tangan dia tu kat belakang tanah, lantai dia tu tanah. Jadi dia buat bulatan kat garisan tanah tu, dia tunjuk kat dalam bulatan. Si B tak ada kat sini, tak ada dekat bulatan. Muat tak muat pun, nak masuk. Dia ada kat rumah tapi dia tak ada kat bulatan. Jadi jawapan dia, si B tak ada di sini. Maksud si A tadi tu tak ada dalam bulatan. Tapi dia tak cakap lain hati. Dia bohong tak? Dia tak bohong. Allah Ta'ala tahu kan dia tak bohong. Cuma si musuh tu tertipu lah. Tapi dia bukan menipu. Tersalah sangka, misunderstanding. Tak salah faham. Kan? Lepas tu tanya, sini mana? Rumah ke? Itu lain pandai sikit lah. Itu dah susah lah. Baik. Rupa dusta pada Nabi Ibrahim dan buta pada Nabi Shu'aib dan Ishak. Hanya bukan buta tetapi berselaput air matanya dua, macam katarak tu aja. Atau dikatakan kemudian daripada selesai menyampaikan segala suruh Tuhannya. Baik, kita dah sikit sampai situ. Nanti kita sambung lagi insyaAllah minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar sama jadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampai-sampaikan insyaAllah. Aku nuqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal